Okay. So today, biar aku buat intro lah. Okay, Assalamualaikum to and welcome to the Malaysian podcast. My name is Bosannya. Zaidan. Here with Oh me my I god, have this is so bosan. Ilman and Amer. We don't have Hafiq today. Assalamualaikum. Apa bosan korang? Tak Speak. positif lah, tak suara macam tak naik, macam tak ada Okay, fine. Macam, hi guys, welcome to another episode of the Malaysian podcast. Okay, macam tu. Alright, fine. Hey guys, nama saya Zaidan. Bersama saya ada Ilman, ada Amir, and welcome to the Malaysian Kau delete podcast. balik, kau buat balik. Tak apalah, okay ni. Bawa energetic kita punya intro. Kita kena Buat balik, masuk-masuk bodoh. energetic Serius, tau. Dan bawa balik. Ha? Dah tulis Bawa zaman balik. ni betul. Okay, fine. Aku buat balik. Betul ke? Amir cakap sebab orang dengar apalah malas aku nak. Okay, fine. Fine. Okay. So, I start I start again. Ya, start lah. Okay. 3. Assalamualaikum, nama saya Zaidan and welcome to the Malaysian podcast. With me here I have Ilman, Haris and Amir. Apparently today Hafiq is not here with us. He's not dead, but he's on the way to the hospital and dia ada emergency. Dia ada on call, so yeah. Yes. So Okay, let's emergency just Alive. pray the best for him. You. So what are you guys doing? Apa yang korang buat sekarang ni? Tanya sikit. Baring. So, yes, Chat. actually baring, Macam mana hari korang? looking for research. So, Sangat hari membosankan. kita orang, Hari ni yang sangat membosankan. Hari ke berapa? Sepatutnya hari ke-14. Hari ni adalah hari ke-14. Serius Tapi lah? hari yang So basically esok kena pergi kerja. Kerja apa sial? Kerja apa man? Tak, kalau warranty 14 hari je, esok kena kerja bos. Yelah. Fuck man. Woohoo, piti Time flies. stop. Okay, so let's talk about the possibilities of lockdown. So, ada siapa nak cakap? So basically, I really don't know that Malaysia going to announce that we going to. So bagi aku tak boleh nak panjang lebar. Ameh, dipersilakan Meh. Aku pun tak boleh confirmkan benda ni Tak ada. adalah. Kita tak confirm kan? Kita just cakap pasal possibility dia. Okay, bagi aku possibility untuk lockdown is not there. Sebab kita hari-hari cases kita not that high. Baru ratus-ratus, tak sampai 500 pun satu hari. So aku rasa untuk possibility untuk lockdown tu macam sangat rendah lah. Because of So, aku baca dekat CPRC ni, iaitu Kementerian Kesihatan punya Telegram yang ada update cases based on dia bagi tahu case from 10 Mac hingga 31 Mac. Kita punya apa orang kata bilangan jumlah kematian satu hari paling tinggi adalah kemarin 29 hari bulan 7 orang. Tapi kita tak sampai 10-20 orang kematian, so aku rasa possibility untuk lockdown tu is not there, tapi cuma dia akan memperketatkan lagi PKP punya rules. That's mean orang yang berada di dalam kawasan yang high risk ataupun red zone, seperti yang dia tulis kat sini. Sekejap, I tengok. Yang macam orang seperti Sri-Linta, Kinta, Putrajaya, Langat, Gombak, Klang, Kepong, Lembah Pantai and so on yang red zone ni, dia akan diperketatkan. Macam aku baru dengar pagi tadi, tak silap aku, area dekat Hulu Langat, aku tengok daripada batu berapa ke batu berapa, diorang dah tak boleh keluar rumah. Literally diorang tak boleh keluar rumah, kerajaan akan hantar makanan dan barang runcit ke rumah diorang untuk stopkan benda ni spreading. Sebab dekat aku tengok kat
tahfiz kat mana yang ada kes sampai 71 orang kena positif. So yeah, that's why aku rasa macam untuk possibility untuk lockdown tu sangat tipis lah. Tapi bagi aku what Hafiz say is dia bukan lockdown aku rasa, tapi it's just perkatakan lagi PKP dekat area Ampang and Gombak. Sebab certain area aku tengok area mana dah start sanitize jalan raya. Oh ya ke? Yeah, certain area dah start sanitize jalan raya dengan public transport semua dah start sanitize. Tapi aku rasa sekarang ni it's tempat lain yang high risk sebab diorang nak sanitize. So aku rasa Hafiq is preparing untuk tu lah kot. Sebab aku tak tahu yang Hafiq kata pula sanitize tu bukan kerja dia. Ya betul lah juga, kerja bomber and rela semua tu. So okay, it's fine. Tapi aku rasa Hafiq on call sebab maybe dia ada a new system on handling COVID cases. So aku tak tahu lagi macam mana. So we just wait and tunggu Hafiq punya update lah. Tapi aku rasa possibility untuk lockdown tu macam tak tinggi sangat. Sebab aku try to get information from people yang inside the kementerian itself atau inside the government itself. Diorang pun macam tak ada huru-hura yang lockdown. Sebab kalau diorang dah tahu untuk lockdown, diorang akan mesti dah ada meeting and touch. So tapi sampai sekarang tak ada lagi meeting yang setergempar ke apa. So aku rasa macam possibility tu tak lockdown kot. It's just memperketatkan PKP tu je. I see. So area kita KL ni mana dah red zone Aku tahu Langat, Ampang, mana lagi? Okay, area kita, area Selangor, sekejap aku buka balik. Area Selangor yang dah high risk adalah Petaling, iaitu kes yang tablik tu, Hulu Langat, Gombak, Klang. And then dekat KL pula, Kepong, Lembah Pantai and Titiwangsa. This is, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 6 macam tu lah tempat yang red zone. So kiranya Tapi kiranya apa? Red zone ni maksudnya memang tak boleh keluar rumah lah. Tak pasti lagi sebab aku tahu Hulu Langat dah tak boleh keluar rumah. Tu je aku tahu satu tempat yang dah tak boleh keluar rumah. Yang selain tu aku tak pasti tak boleh keluar rumah ke tak. Sebab tak ada, sebab aku adalah kategorikan under Gombak. Tapi still tak ada huru-huru yang suruh tak boleh keluar rumah, tak boleh apa, semua tak ada lagi lah kat area rumah aku. Tapi aku tahu Hulu Langat dah tak boleh keluar. Aku tengok daripada Batu 10 kot if not mistaken sampai Batu berapa tau memang dah tak boleh keluar. Literally kau tak boleh keluar rumah. Literally memang polis berjaga dekat kawasan korang. So korang tak boleh keluar rumah, tak boleh buat apa. Korang duduk rumah je. Makanan pun akan dihantar ke korang. Wow. Macam tu, yes. Including barang basah. So it's not just bawang, beras, whatever, garam, gula. Including barang basah. Tak tahu lah macam diorang bagi, tapi macam tu lah. Tapi at least kalau kerajaan provide food and ni, walaupun orang tak boleh keluar, bagi aku okey lagi lah. Yes, bagus. Sebab tu WHO, World Health Organization, pilih Malaysia as the tempat untuk buat research on tangani COVID cases. Yes, betul. Bagus. Sebab kita among all the country dekat world ni yang try to minimize COVID cases, kita one of the first, bukan one of the earliest yang untuk tangani case ni, faham tak? Betul. Orang lain macam tak apalah, baru 1-2 kena, so macam relax. Tapi as time goes by, orang dah banyak. Kita still 2000 dah start partially bukan lockdown lah, macam dah start restricted. Diorang dah beratus cases sehari pun diorang macam still it's just fine. Macam ada Trump kata it's just a malaria, it's just a normal flu season. Tapi in fact it's not a normal flu season. Sebab dekat US diorang ada diorang macam, sebab aku tengok cerita pandemik, tapi aku tak tengok habis lagi. Aku baru tengok cerita episod sampai 2. Dekat US dia ada satu time yang diorang panggil it's a flu season. Okay, so flu season ni adalah orang akan dapat flu lah, demam. Dan demam diorang lagi severe daripada kita kat Malaysia. Kita demam, kita still boleh jalan, boleh whatever, boleh breathe and then boleh
Dalam seminggu atau 3 hari kita dah sihat. Flu dorang akan take until one week, 2 weeks, and then dorang akan pergi, maybe fatality akan boleh mati sebab dorang punya rate kematian dekat sana untuk sakit je, flu is one of the top cases orang mati sebab flu. Faham tak? Wait, are you guys talking about US? Yes, talking about US sekarang ni. Okay, continue. So tu yang aku rasa US dia tak macam strict sangat. Diorang just educate ke orang untuk self quarantine, bukan kerajaan yang quarantinekan rakyat dia. So sebab tu lah diorang cases still rises. Sama macam Italy dengan Spain. Macam aku rasa US, kau tahu lah, US dia punya Prime Minister sekarang yang Donald Trump babi pergi maau. Dia kan dia ingat US the greatest whatsoever kan. So aku rasa dia cakap macam tu semua sebab dia nak cakap US like, orang US bukan macam orang lain lemah. I think something like that lah, because when I was studying in Sweden dulu, ada satu case kat US yang dia punya hutan terbakar. So tu dia cuba nak kaitkan itu normal, pada setiap tahun akan terjadi benda macam tu. So dia nak cakap not something, bukan ada orang buat tapi itu normal, something like that. So dia nak menunjukkan US ni tak ada siapa berani untuk pegang, untuk langgar kat kawasan US. Faham tak? Faham? Yes. Faham? So dia try nak cakap US ni come on lah, US bro, the greatest, who dare to come and fight us. Tapi itulah yang aku macam tak boleh terima, dia boleh claim is just a normal flu season, it's just like malaria. So aku macam, it's not malaria and it's not a normal season flu. It's just something, a new virus yang kita tak dapat jumpa lagi vaksin. In fact, diorang dekat US, flu season pun diorang tak jumpa lagi virus, diorang punya vaksin tu macam mana. But diorang boleh hanya cocok macam vaksin yang kita ada tu. And then kat sana lagi banyak anti-vaxxers. Aku macam surprisingly kat sana lagi banyak anti-vaxxers daripada kat Malaysia. Anti-vaxxers orang yang tak ambil vaksin kan? Yes. Aku tak faham orang yang tak ambil vaksin. Yes, kita kat Malaysia, kita diwajibkan untuk ada like, macam baby korang ada berapa kali cucuk? 7 kali kot. 7 kali cucuk atau tak silap aku. Dia ada vaksin 7 kali vaksin tu. And then kau dah besar, darjah 1 kau kena lagi sekali, darjah 6 kau kena lagi sekali, form 1 tak silap aku kena lagi sekali, sampai form 1 je tak silap aku. Kan? Oh, itu yang kita kena cocok selalu kat sekolah. Yes. Betul. This is the thing yang kita kerajaan kita macam mana cakap, kerajaan kita bagi for free. Faham tak? Kita kena subsidi benda tu. Faham. Tapi dekat US, diorang tak ada subsidi untuk vaksin tu sendiri. Kalau kau nak, kau yang kena pergi hospital and minta vaksin tu. Macam kita dilahirkan akan wajib buat, sebab kita pernah ada kes yang polio cases tu, yang ramai yang macam born with disability, born with fatality, born dengan tak sempat hidup, dah mati sebabkan tak dapat vaksin kan. So aku rasa Malaysia is one of the best country to live in, sebab kau dah lahir pun kau akan dapat vaksin. Lepas tu kau sekarang ni kerajaan kau macam still thinking about you as a citizen of Malaysia. So ada banyak benda lah. Tapi bagi aku tanya kepada frontliner, tanya kepada orang KKM, tanya kepada siapa tengok TikTok? Apa? Suara bunyi tadi ke? Ya. Aku Silman. Kantoi. So aku rasa macam nak bagi macam I'm blessed living in Malaysia. Second, like aku macam berterima kasih kepada orang-orang yang duduk frontliner, macam police, doctors, nurses. Yes. All the KKM punya orang, and then aku tak ingat yang ketua KKM tu, aku tak ingat. So it's a good job for you guys, sebab kita tangani benda ni awal. So yeah. Betul tu. And kita as citizens to show our appreciation to the frontliners, duduk rumah please. Itu je. Stay at home. Yeah, stay at home. Please stay at home. Jangan risau, 2 minggu lagi, tambah 2 minggu tu tak rasa apa. Yes. Kalau kita kerja, contoh kalau aku kerja, nak tunggu 9:30 to 6 tu is like pain in the ass. Tapi sekarang, kalau nak tunggu 9:30 to 6 tu kat rumah, sekejap,
Aku bangun tidur dah sampai pukul 6 dah 7. You weh. So aku rasa macam so it's just a short term, bukan long term pun. So macam Tahu-tahu petang ke? Betul tak tahu dah malam. Macam sekarang. Dah pukul 10 dah. Aku pun tak tahu hari ni hari apa. Hari ni hari apa Hari Selasa. Wow. Rasa ya doh. Apa tu? Three. Aku nak cakap dia. Krik. Kita mesti tak ada topik hari ni. Okay guys, kita orang tak ada topik hari ni. Kita nak cakap pasal apa. So please, kalau korang dengar ni, please leave you guys punya topik dekat mana-mana tempat yang korang ada. Seperti Twitter ke, Instagram ke, Spotify ke. Spotify tak boleh komen, sorry. SoundCloud ke. Korang boleh tinggalkan topik apa-apa yang untuk diborakkan. Yeah, about letak komen bagai semua. Okay, I said about YouTube yesterday. Yes, it's live, so you guys can go on to our latest episode and type down your questions or anything. And inshallah in the next video we will answer them. And for YouTube, you can go to my YouTube channel, which is Zaidan, or you can just search the Malaysian podcast and make sure to subscribe and turn notification bell on. And within the description of our episodes, we will have links to our Twitter accounts, Instagram accounts, and Spotify. So you guys can just click on the links. You guys don't have to hear us spell out the links anymore. So kepada orang yang tak cakap bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, so aku akan translate balik tiba. Cakap. Nak juga. Kepada pendengar-pendengar di luar sana, wah aku cari radio kan. Kepada pendengar-pendengar di luar sana, kami juga berada secara live di YouTube pada waktu sekarang ini, dan YouTube-nya berada di akaun daripada akaun Muhammad Izaidan, ataupun anda boleh search sahaja di search bar kat YouTube tu, search The Malaysian Podcast, dan korang akan jumpa lah episod daripada episod 1 sampai episod latest itu 4, right? Sekarang yes, episod 4. So apa-apa komen, cadangan dan pandangan kau boleh komen dekat bawah, comment section kat bawah tu. So yeah, and then also kita orang punya social media links ataupun Instagram account, Twitter account akan berada di dalam description box kat bawah. So jangan lupa subscribe, share and also turn on the notification bar. Yeah. Ding ding ding. So cerita pasal YouTube ni kan, mesti nak kena buat video kan. So aku pakai Adobe After Effects nak render bagai 1 jam nak render. Wow, dekat 4 jam. Tapi kenapa kau guna After Effects? Kenapa kau tak guna Premiere Pro? Sebab After Effects aku nak ada efek spectrum tu. Macam tahu yang aku tahu yang tu. Tapi kenapa kau tak macam kebanyakan lah kawan aku, diorang macam edit je dekat After Effects. Oh, lepas tu export dekat media encoder. Export kat media encoder ataupun kau masuk balik kat Premiere Pro untuk letak, contohnya letak lagu ke letak apa kan, untuk raw cut balik. So nanti dia akan, macam tak silap aku, Premiere Pro punya render lagi cepat daripada After Effects je lah. Antara banyak Adobe punya software, After Effects paling lambat. Media encoder paling laju. Aku baru install tadi media encoder, tapi sebabkan aku install After Effects lagi, aku dah ada After Effects, tapi aku install yang baru punya. Sebab yang latest punya After Effects dia tak support MP4 dah. Faham? Lepas tu nak render, aku try render yang bukan before. Wow, 4 gig 50 minit. Ya. Sebab aku pernah render daripada After Effects. Video aku dalam 30 saat, mengambil masa dalam 30 minit. So yeah. Okay. Sakit tu. Ya, sakit. Okay, tak ada benda nak borak. Kita tak ada benda nak borak ni, tapi aku rasa macam nak benda borak apa. Boleh. Hari ni kita borak-borak sempoi. Kita sempoi. Macam mana kau tahu Ilman dengar TikTok tadi? Kau memang tega TikTok. Sebab kepala aku dah bukan tega lah, tapi aku tahu lagu TikTok tu macam mana. So aku macam okay, ni lagu TikTok ni aku dah tahu. Sebab bongok lah. Sebab ada orang kata jangan tengok dia tak suka tengok TikTok orang gelek-gelek. So macam surprisingly ada orang juga tengok TikTok. Itulah pasal. Tu bukan gelek Itu bukan menunjukkan titik tersembul-sembul semua
Oh. Harap maklum. Okay, faham. Sebab aku tengok aku setiap bangun pagi, kalau tak ada apa-apa nak buat, dah bosan scroll Twitter, dah bosan scroll YouTube, dah bosan tengok Instagram, aku akan buka TikTok. So, aku Man, that's my baca life. Al-Qurannya sampai tengah hari. Wow, Alhamdulillah. So kau nak cakap Calon suami guys, so jangan lupa follow Iman. Sorry dada. Apa dia Dan? so kau nak cakap tengok TikTok tak apa, buat TikTok tak boleh. Okay, actually I was at Instagram and aku tengok Oh. story orang. So orang tu buat TikTok. So it's not my fault that I'm just looking at story of Instagram that she posting it. Oh, I see. Posted, So aku okay. buka exactly Buka tengok daripada app and TikTok. aku tak ada pun app TikTok. Belanja semua aku tak ada. Okay, tapi surprisingly aku pun dulu masa sebelum ada account TikTok dan buat TikTok, dan aku bukan frequent buat TikTok pun. Masa tu aku rasa macam bencinya orang buat TikTok ni, macam cringe, and then macam benda korang tak ada sekolah ke buat benda-benda TikTok. Tapi surprisingly bila korang start buat TikTok, dia akan rasa macam wow, hebat. Dia And then korang baru akan tahu, contoh macam aku rasa aku boleh menari. Faham tak? Aku rasa diri aku boleh menari. Tapi bila kau masuk tapi bila kau buat TikTok, kau tak rasa kau boleh menari. Kau rasa macam, bapak bodoh, buat cringe, kau lagi macam sampah kau tak kalau kau buat. Sebab tu aku tak buat TikTok yang menari-menari sangat. Amir boleh menari So aku nak pecah rahsia. Aku tak ada TikTok, tapi aku pernah kena paksa buat TikTok. Jadi semua orang kena paksa ke buat TikTok. Ya tu. Satu perkara yang memalukan, sangat memalukan. And Ya, mula-mula memang memalukan. Tapi sebab aku tak reti malu kot. So yeah. maybe. Aku ada certain TikTok aku suka. Macam TikTok yang jenis kacau TikTok orang lain. Kan dia boleh macam attach video orang lain. Yang tu aku suka. Sebab biasanya itu bodoh-bodoh. Kelakar. Betul. Aku pun suka tengok yang tu. Aku suka tengok yang benda yang macam bodoh-bodoh, yang dia pergi prank. Yang dia pergi prank whatever shit. Tapi sekarang aku tak tahu benda ni macam bodoh ke apa. Tapi aku sekarang tengah macam bodoh gila. Ada tu TikTok ni dia buat apa tau. Apa? Contoh macam pasangan husband and wife. Like ni bukan orang Malaysia tau, ni luar negara. Okay. Diorang macam on the TikTok, diorang record, diorang tengah naked, lepas tu diorang pergi kat pasangan diorang. Faham tak? Tu dah tengok reaction diorang macam mana. Telanjang. Tapi tak nampak badan diorang, telanjang. Terkejut aku. Okay. Diorang like literally naked tapi tak nampak kat kamera. Dia just tunjuk phone je lah. Wow. Man, Aku buka macam tu. Aku macam wow, gempaknya buat benda macam ni. Aku macam korang terlalu, bagi aku orang kat TikTok ni dia terlalu comfort sangat dengan TikTok. Faham tak? Ya, betul tu. Boleh setuju. Terlalu selesa sebab ada setengah orang yang macam okay, I don't mind lah kau nak bash agama kau ke, kau nak bash kerajaan kau ke, okay, it's fine, tak kisah. Tapi certain TikTok yang orang buat macam terlalu I know it's funny, I know it's entertaining to watch, tapi certain things yang kau tak sepatutnya buat. Faham tak? Ya, faham. Yang kau kena ada yes, kau kena tahu boundaries and then rules of kau punya tu. So macam ya, tapi somehow yes. Aku setuju, Kau setuju apa? Dengan point tu. Macam there's a fine line between entertaining someone and going over the line tu. Dan nipis Betul. sangat. Kau nak buat lawak boleh. Contohlah kau nak bahan orang kan. Boleh bahan orang. Cuma ada fine line dia. Kau kena jaga line tu. Betul. So itulah bagi aku tu pun satu isu juga. Kadang-kadang orang ni dia bukan pandai jaga pun. Dia main tibai je. Tibai apa? Tibai macam cakap je apa-apa dia nak. Cakap main lepas. Aku faham lah free speech. Tapi sampai kau mempersendakan orang semua tu, tu bagi aku dah melampau lah. Tapi cakap pasal freedom of speech, freedom of speech tak semestinya korang boleh cakap pasal apa-apa je. Pasal apa-apa je. Betul. That is not freedom of speech. Kita daripada dulu lagi ada freedom of speech yang kau nak cakap apa-apa je. Betul. And then bila kau label atau kau komen dekat seseorang, that is not freedom of speech. Faham tak? Betul. Freedom of speech contoh, headline keluar, contohlah ada news keluar, macam contohlah brand A bergaduh dengan brand B sebab brand A tak terima brand B. Contohlah macam tu lebih kurang kan. Freedom of speech kita cakap tentang kita boleh counter balik benda yang brand A dengan brand B tu cakap. Faham tak?
Kita bukan judge brand A dengan brand B tu. Kita bukan judge dekat dia punya masalah tu, faham tak? Kita just bagi our opinion on that. Yes. Sama macam Syed Saddiq cakap, freedom of speech, macam cakap apa dia nak dia nak bangkitkan suara orang muda kan. Tapi suara orang muda tu bukan dengan cara kau cakap, oh Syed Saddiq nak date you. Faham tak? That is not freedom of speech. That is not the thing yang Syed Saddiq nak dengar. Syed Saddiq nak dengar is macam, kita ada masalah ni. Contohnya masalah student tak ada tempat tinggal untuk diorang punya universiti. Okay. So how Syed Saddiq nak tolong orang-orang yang tak ada tempat tinggal untuk universiti diorang? Faham tak? So bukannya kita macam cakap, oh Syed Saddiq ni handsome lah, boleh tak jadi bakal suami. That is not freedom of speech. That is not what they want to hear. They want to hear like, apa kau punya suggestion and opinion untuk bangkitkan lagi the society. Macam tu lah. Apa tu? Meh? Yes. Kau mesti tahu pasal kes ni. Ni apa pasal UiTM ni? Vivi Yusof bagai ni. Oh, pasal tu ke? Aku tak tahu. Aku buka Twitter, keluar tu benda pertama aku tengok. Apa tu? Okay. Sebab kan sekarang pasal BSH dengan package bantuan ekonomi kat Malaysia yang berlaku sekarang ni, yang kerajaan Malaysia sangat baik hati untuk bagi. Okay. Case dia start first bila kerajaan announce yang ada pasal kita ada bantuan untuk B40, M40 dengan T20. Okay. So ada di seorang manusia yang bernama Alia Zailan, tak silap aku. Dia adalah seorang founder of beauty product, cosmetic. Dia update status, dia update post, and then dia buat komen kat bawah tu. Dia tulis kerajaan tak sepatutnya bagi bantuan kepada orang yang B40. B40 tu means orang yang ada orang yang isi rumah dia. Korang tahu isi rumah tu apa? Isi rumah orang kat dalam. Yes, orang kat dalam rumah korang. Like total income rumah tu, tak kira lah korang mak ke ayah ke kakak adik, total income kat rumah tu less than 2,000 per month. Okay, so that is B40. Maksudnya keseluruhan orang yang bekerja dalam rumah tu. Yes. Even contoh okay, kalau let's take example, my sister kerja kat Melaka and she stay there. Tak, so, tu bukan kategori, tu bukan kira kau punya isi rumah lah. Selalunya isi rumah ni dia ada dua kategori. First is kalau kau bujang. Second is kalau kau parents. Kira kau mak dengan bapak and kau dah ada anak-anak. So isi rumah ni contohnya selalu kalau mak bapak kau combine gaji and berapa gaji total. That is pendapatan isi rumah. I see. Yes. So back to the Alia Zailan ni. Alia Zailan ni dia macam buat post yang dia cakap macam tak sepatutnya bagi bantuan dekat orang-orang macam ni. Sebab dia kata business macam dia and all the businesses SMEs kat luar sana ada banyak lagi kena bayar macam gaji, macam utility bill, like overhead cost, running cost yang lebih daripada 1 million. Okay, dia bagi post macam tu. So masa kata dia kata patutnya kerajaan bagi bantuan kepada orang yang SMEs and also orang yang ada businesses, business owners kat luar sana. Okay, and then Vivi Yusof comment dekat post tu. It's like dia kata agree. Dia kata somehow dia agree dengan Alia Zailan ni punya opinion. Patutnya kerajaan bagi some benefit to the business owner and also SMEs. Untuk diorang sustain for these few months, sebab ada benda yang kita dah kena stop, ada benda yang transport diorang tak boleh stop semua. Okay, it's fine. And then ada this one netizen comment dekat post tu. Dia cakap macam, kenapa nak kena bagi bantuan khas sedangkan korang adalah pemilik bisnes yang berjuta-juta, faham tak? So korang sepatutnya ada reserve cash atau reserve fund untuk help korang punya bisnes balik. And then korang adalah bukan kategori B40, M40 atau korang kategori T20. Orang yang gaji lebih daripada 8,000 ke atas, setelah aku macam tu. So
you guys should not have any problem untuk korang sustain korang punya business. Faham tak? Bagi And then cakap. And then okay sabar. Okay, and then si Alia Zailan ni dia bagi komen dekat orang netizen tu, dia kata best lah before ada apa masyarakat yang kategori B40 nanti dah dapat bantuan rakyat, bantuan kerajaan, korang mesti beli TV baru, phone baru, beli iPhone, beli bag semua. Betul, orang macam bash diorang sebab benda tu, faham tak? Diorang netizen sekarang tengah bash Alia Zailan dengan Bibi Yusof sebabkan cakap macam B40 tu dapat duit mesti beli bag lah, beli TV baru semua. Tapi in fact B40 tu orang yang betul-betul susah, faham tak? Yang makcik Kiyah yang sekarang tengah trend makcik Kiyah tu, yang jual korang pisang, lepas tu dah tak boleh buka bisnes semua. So memang diorang akan dapat lebih sebab B40 diorang dapat dalam 1,000 lebih tak silap aku sebulan, sebabkan diorang nak M40 dapat apa? M40 dapat dalam 500 lebih tak silap aku. And then T20 dapat dalam 200 lebih ke 300 lebih, tak ingat. God, I have no idea what is M, what is B, what is T. I don't give a fuck. Okay. Sebenarnya Izan dulu. Macam bagi Your aku comment on this. pasal tadi yang dia cakap pasal nanti diorang beli TV bagi aku. Bagi aku itu hak diorang. Kerajaan Betul, yes. bagi duit. Agreed? And biarlah diorang nak beli apa. Sebab Yes, kerajaan tak correct. cakap kau pakai duit ni pakai beli untuk something. Tak ada. Yes, Kerajaan betul. kata just untuk bantu. So I don't think diorang patut cakap macam tu lah. Because it's No. within that their right I- to use For the money that, for whatever they I want. disagreed. I disagree with you because our Prime Minister already said they give the bantuan for what? They even list you can pay for house rent whatsoever. Yang tu lah, yang mana yang masih renting whatsoever lah. So Oh, the ya. list actually what you need to do. Oh ya ke? Ada cakap? Okay, kalau ada cakap, aku tarik balik yang aku cakap tadi tu. It's about... But you are right. You are right because once it become your money, you have right to use your money for what? I see. Betul, What it you want to depends. spend on. Yes. Ya Alright. Ya. Okay, kita ada iklan di belakang sana. Okay, well, we are back. Kita dah kembali. So hi guys. Sorry ada iklan tadi. Okay, tapi bagi aku kita semua kena tahu kita punya kategori apa. Korang duduk dekat bawah B40, korang duduk bawah M40 ataupun what korang is duduk B? bawah T. What is Aku B? tak ingat, aku tak tahu kenapa dia letak B, tapi ada kot. Tapi dia just letak B40 je. Tak letak apa masuk B40 tu, B tu apa maksud dia. Apa isi kandungan B40? Okay, B40 adalah, sekejap bagi aku baca dalam ni sekejap korang. B40 ni adalah masyarakat yang dia punya pendapatan isi rumah yang kurang dari mana ni B40. Okay, kurang dari 4,000 ke bawah kot, tak silap aku ni. Ni ke B40 sekejap. Aku rasa bukan. Yelah yang ni lah, aku rasa yang ni. Okay. Aku tak pasti. B40 Okay, dia macam ni. Okay, kau dah tengok, kau tengah search ke? Aku terjumpa dah. Isi rumah Ah. B40. Yes, betul. Isi rumah berpendapatan bulanan 4,000 dan ke bawah. Betul. Yes, yang ni. Itulah B40. Okay. And then M40 adalah M40 apa? Kau situ tulis? Isi rumah berpendapatan bulanan 4,001 hingga 8,000. Yes. Okay, T20? Apa? T20 dia tak? T20. Ya, aku cari. T20. T20. Tak ada Tak lah. silap aku dia lebih daripada 8,000 ke atas. Tak silap aku lah. Sekejap aku cari. T20. Tapi T20 tak ada. Tapi B40 dengan M40 dia ada dua kategori macam kau cakap tadi. Dia ada bujang rumah dengan bujang. dengan bujang. So macam Ilman kata kakak dia kerja dekat Melaka dan duduk Melaka. Kakak kau bujang ke dah kahwin? Ilman. Man. Bujang. So kakak kau ada possibility untuk dapat either B40 atau M40 macam tu lah. Okay. Oh, lepas tu SON buka kan 1 April.
1 April buka untuk korang mohon. Semua akan dapat. Tak ada siapa yang tertinggal. Aku student macam mana? Akan dapat juga. Student akan dapat kan? RM200. Alhamdulillah 200 pun 200 lah. Macam Ilman, aku tak tahu pasti kau kategori student atau kau kategori belajar. I'm a fucking student. Okay, kalau kau student kau dapat lah yang RM200 tu. Kalau belajar, kalau allowance bawah, kalau kerja allowance 800, allowance is not a gaji what. Tapi tu kau kena refer balik dekat kau punya management. Sebab kalau korang punya title student, it's okay, boleh claim student. Tapi kalau title korang adalah bukan internship, Trainee. Apprentice. Kalau korang under apprentice, korang adalah kategori pekerja. We are Apprentice. So Apprentice korang kategori pekerja lah. So kalau sebab dia tak ada list bawah 2000. Ada. Okay, dia macam ni. Orang yang dapat berapa kalau orang yang list, dengar. Kau jangan beli. Kau jangan beli phone. Kau jangan beli phone pula. Okay, dia macam ni. Untuk student, korang akan dapat 200 tengah tak silap aku. 200 ke RM200? Korang akan dapat RM200. Untuk pekerja yang gaji dia bawah dari 2,000, korang akan dapat bantuan sebanyak RM500. Ni yang bujang tau. Ni yang bujang. Ni yang bekerja bujang. Yes, betul. Kepada orang yang gaji dia 2,001 ke atas, diorang akan dapat RM200.5. Dan katanya akan dapat sebulan selama 6 bulan, tapi tu aku tak pasti dah akan betul ke tak. Aku nampak kat sini tulis 2 bulan je yang untuk semua. 2 bulan je? Dia tak tulis lah total berapa, tapi yang display kat sini April dengan Mei sahaja. Yes, and then dia ada bantuan prihatin nasional sebanyak RM1,600. Yang ni kepada satu rumah yang pendapatan keseluruhannya kurang daripada RM4,000. Yes. So ini bantuan bantuan prihatin sebanyak 800 kepada individu bujang berusia 21 dan ke atas berpendapatan kurang 2,000. Inilah aku cakap 800. Inilah. Yeah. So I got 800. Yes, betul. Technically, tapi kalau kau under kategori apprentice tu, dia kategori kalau bekerja lah. Sekejap. Okay. So isi rumah ni untuk parents sahaja? Yes, isi rumah ni untuk parents. So kiranya contoh kalau yang dalam rumah, contoh lah Ilman punya parents dapat RM1,600, Ilman dapat RM800. Bukan, dia parents, mak dengan ayah sahaja. Anak tak kira. Oh, so Ilman dia dapat yang bujang tu lah. Yes, melainkan kalau sorry tak cakap, kalau Ilman ada mak je atau ada ayah je. Dia akan combinekan siapa yang kerja kat rumah tu. Oh, I see. Macam tu. Macam kau Izaidan maybe dapat kot. Macam tu lah. Kakak kau kerja ke? Kakak aku tak, belum kerja lagi. Setakat ni yang dalam family aku, mak aku berniaga. Tu je. Lah. Oh shit. Korang dua-dua ke aku ni? Engkau dan kau yang tak ni. Bodoh lah. Tapi kat sini hijau je aku punya connection. Sekarang ni okey? Okey je. Tadi cacat. Okey, tapi kau tak boleh dengar kita orang. Okay, we're back. So, sambung. Kau lemak kan nak dapat sampai 1,000 bantuan. 800. Lu lepak jap. Wah nanti wah party. Esok apa? Inilah. Malam inilah ni manis. Isi. Dia buta silap aku 12 malam ke? Aku tak tahu. Tapi yang aku tahu surprisingly, siapa yang contoh kepada pendengar, tapi kalau korang dengar balik pun, it's just benda dah lama habis dah. Tapi kepada orang yang dengar waktu tengah berlaku PKP ni, siapa yang duduk rumah sewa ataupun korang yang business, korang ada kedai dan korang menyewa kat kedai tu, korang boleh minta belas kasihan kepada korang punya tuan rumah untuk skip sewa bulan ni atau lagi 2 bulan, sebab sekarang ni semua dipikir aku tak faham. Okay. Boleh minta untuk tangguh sewa sebab kerajaan ada buat satu package ni, nama dia tak package apa, tapi
dia akan stopkan siapa yang ada loan rumah, siapa yang buat hire purchase, diorang akan stopkan loan tu selama 6 bulan. Postpone So lah. 6 bulan, yes, postpone. So 6 bulan tu korang, owner rumah atau owner loan tu tak perlu bayar. Tapi itulah Faham tak? macam kakak aku Tapi kan, dia duduk rumah sewa. Tapi tuan rumah dia minta bayar bulan ni. So tak boleh lah. Macam tu lah. Tapi bulan ni tak start, dia start 1 April. So bulan April lah start. Oh, okay. Oh, no wonder lah. Yes. Okay. So tapi depend juga kepada korang punya tuan rumah macam mana. Ada setengah tuan rumah, kalau dia baik, dia bagilah. Kalau dia tak, dia macam rasa Kalau tak ada dia hati, nak duit. dia nak duit lah. Kalau dia nak duit juga, korang kena bayar lah. Tapi korang boleh minta kurang. Cakap, boleh tak korang nak bayar half ke apa ke. Tanya je lah. Sebab dia orang aku pun macam tak mengajar terdesak pula nak bayar. Yes. So sebab ramai yang bekerja pun, first is kalau bisnes korang bisnes yang 100%, contoh macam jual baju ke, korang bisnes korang buat apa-apa bisnes yang korang berniaga, possibility untuk korang nak gain back on track tu macam susah. Faham tak? Orang yang bekerja, most of the big company, diorang ada reserve fund yang diorang boleh guna untuk bayar gaji pekerja, bayar utility semua. Tapi kepada company yang kecil tu, diorang pun agak susah sikit nak get back on track. Sebab tu kerajaan bagi macam 6 bulan, kalau orang ada kereta 6 bulan tak payah bayar, and then baru nanti bulan 9 baru start balik bayar. Macam tu lah. Faham. Like Macam aku kena PT, aku tak payah bayar selama 6 bulan. So macam it's fine lah. And then start balik bulan 9 baru bayar balik. Macam tu lah. Bagus. Macam small business aku boleh faham lah. Nak dapat bantuan semua tu aku boleh faham. Like big business ni, patutnya bagi aku, they shouldn't ask the government for money. But patutnya dorang cut cost. Because dorang boleh cut cost. Betul. Like, okay, kita cerita pasal footballer. Man, kau tahu kan pasal CR kan, yang cut cost gaji dia kan? Oh, I didn't know about that. So to pay the staff, Juventus punya staff, CR dia potong gaji dia. So that the dia sendiri lah minta potong gaji dia untuk bantuan. salurkan to the staff. Oh, okay. Okay, that one I heard. I think not CR, I think one of the Juventus player mistaken. They collect dana, half of the salary they got, they salurkan kepada orang yang bekerja hospital ni. Yes. Like that lah. But not just Juventus, just lagu Barcelona pun ada buat. For instance, for Chelsea, aku lupa nama owner Chelsea, Abramovich. Dia provide Chelsea punya hotel for the medical punya, London punya medical punya team. So they can use that place to stay kat situ semua. So bagus lah. Actually Liverpool ada satu Liverpool buat player dia collect duit. Bagus. And one of the player, aku lupa siapa, dia bagi aku punya buat hal lah ni. Man? Dengar. Okay. Korang yang tak dengar kita. Okay, sambung. Okay, go. Cakap balik. Kau tak tahu pemain mana? Dah, aku dah cakap nama dia, Ilman Haris tadi. Mampu. Tapi sebabkan benda yang macam benda ni berlaku, macam COVID tengah ada pandemik sekarang berlaku kat seluruh negara. Sekarang kau boleh tahu siapa yang bagus kau look up tu, and siapa yang kau rasa macam sepatutnya kau ban daripada awal. Yes, setuju. Sebab not telling, macam it's good lah artis kat luar negara, macam dekat US, UK punya pemain bola. Lepas tu like K-pop semua donate like half of their money to the good cause untuk COVID punya fund. Tapi untuk Malaysia pula, dia like macam totally 100% lain gila, like 180 darjah lain gila. Kat Malaysia tak ada ke siapa-siapa yang high profile bagi?
that's the thing. Orang semua mencari siapa yang high profile untuk donate. Dah berapa kali minta baru diorang bagi. Tapi it's not in term of money. Dia akan bagi in terms of food. Okay, it's fine lah. Okay lah. Tetapi untuk artis pula, diorang minta fund. Extra fund for them. Like special fund for them. Sebab diorang punya concert, diorang punya shooting semua kena tangguh. Bagi aku macam tak sepatutnya kau buat macam tu, sebab kau patutnya macam give your half of your money atau macam some of your money to the COVID punya fund daripada kau minta fund. Sebab aku pernah cakap yang pelakon dan penyanyi, diorang macam lagi banyak gaji daripada kita. Kita, contoh macam kita orang masyarakat ni, kita dibayar per bulan. Faham tak? Faham? Yes. Diorang kepada artis-artis di Malaysia, diorang ada yang dibayar Per hour. per day atau Per- per hour. So bayangkan orang yang gaji dia 1,000, contoh 1,000 sebulan dengan 1,000 sehari. Mana lagi banyak? Of course lah, sehari. Yeah, sebab tu aku macam quite shook yang artis Malaysia, like some of artis Malaysia yang minta special fund untuk diorang. Aku macam, kau sebenarnya kau dah kaya, so you should not raise this kind of problem. Faham tak? Betul. So aku rasa macam sebenarnya artis Malaysia nak kata taklah tak, sebab kita punya industri taklah sebesar mana, tapi still korang still kaya yang korang boleh travel, korang boleh beli kereta mewah semua. Jauh beza taraf hidup kita dengan artis. Ya, sebab tu aku macam terlalu ni. Aku macam wow, orang artis pun macam kita ingatkan dia baik, kita ingatkan dia macam oh dia kaya, tapi dia macam kau still minta duit dan kau tamak. Itulah bagi aku, bukan nak generalize, tapi aku boleh nampak lah tamak. Aku boleh nampak lah semua tu. Dia boleh nampak kan. Bukan nak mengutuk, tapi dah tu nampak nak buat macam mana. Tu yang sekarang jadi dekat orang Twitter sekarang tengah kecoh pasal oh artis ni should ban artis ni macam ni semua. Tapi aku macam pada muka korang kena ban sebab korang yang buat masalah tu. Faham tak? Ya. Bukan kita orang yang create masalah tu, kau yang create masalah tu. Kau yang membuatkan diri kau tu nampak bodoh dan kau yang membuatkan diri kau orang so ya. Setuju? I agree. Man? Okay, you always about COVID. I wondered, kita punya traditional treatment, traditional treatment tak boleh ke nak merawat kid? Okay, jap. Meh? Traditional treatment macam mana tu, Irman? Okay. I also don't know because I never been to traditional. Okay, traditional treatment dia ada, nak kata banyak tak banyak, tapi dia ada kategori macam kau pergi that holistic straight to the point, bro. Straight to the point. Sihir, come on lah. Kita one of the sihir punya negara. Oh, sihir ke? Adalah. Kan ada orang buat yang macam sekarang orang tengah promote macam tok ni boleh buang COVID letak dalam botol. Oh, tok ni boleh letak COVID dalam telur. So pecahkan telur ni kau dah tak ada COVID. Tapi bagi aku tak, macam bagi aku yang orang yang sedikit ilmu di dada, macam bodoh kan kalau korang nak pergi promote sebab dia is a virus. Faham tak? Yes, aku... Tapi untuk refer back Ilman punya question, tak boleh ke? Aku tak pasti nak kata boleh ke tak. Yang aku tahu macam tak boleh. Tapi tak tahulah kalau Ilman ada jumpa Tok Siap mana yang boleh buang bomoh guna udara. Cancer is the virus or not? Cancer? Yeah. Cancer is cells. So it's not. Cell mutation. Yes. Like rapid mutation of cell. Okay, you guys kan cakap virus, memang virus. Tapi contoh let's say this guy kena virus tu, then the effect dekat jantung, mostly effect ke. So kalau pergi Tok Siap, pelancau siap, apa siap kan, dia tak boleh ke keluarkan virus tu dari jantung tu letak dekat ayam ke what? We don't know, macam we don't know. Macam mana cara dia? Aku okay, kalau macam pergi
What is happening to my line? Come on. Guys, aku rasa korang tak Dalam dengar. kau- Aku rasa aku tak dengar korang. Jap, aku nak tukar wifi. So, cut here. I'm going to my other wifi. Aduh, Why the Iman, hell is my Zaidan. line doing this right now? Oh my gosh. Yes. Okay, go. Okay, Boleh, so boleh. kalau kau nak tahu macam mana diorang buat, kau bolehlah pergi Batam belajar bagaimana. Tapi actually got. okay. Okay, actually got lah. I think got. But about corona, I don't know. Okay, because before this, aku pernah sebab arwah nenek aku ada kanser dulu. Aha. Ada orang pernah ni lah tanya, cuba bawa arwah nenek, which is that time my nenek lah, cuba bawa nenek, but now arwah lah kan, pergi sekian-sekian dekat sekian-sekian traditional punya treatment. Macam fikir, pasal aku tanya dia, aku tak tanya direct, dia buat apa, aku buat research. Aku research pasal benda lah, pasal aku baca-baca dia cakap dia menggunakan apa, dia alihkan kanser tu letak dekat ayam. So I was thinking, yo, this is not right to do. Even good for my grandma, but it's not good for my grandma bila dia dah meninggal. Yes. Betul? Also not for her, also for me, because effect dekat aku juga. Dosa tu akan ada dekat aku juga sebab aku yang cadangkan buat semua. Sebab ini semua syirik, kafir, Syirik, pelancau Yes. semua. Yeah. So even it's, you guys have to remember, even it's good for you, but once you touch about syirik whatsoever, melarangkan tentang Allah semua ni, you guys are GG man. Yeah. Because yes, macam Man cakap, it's good for health, but you must percaya ke Allah that Allah will sembuh you, not something else. Yes, That's why betul. it's bad. Sebab aku macam arwah opah aku pun adalah macam waktu saat dia nak pergi, dia pun ada case cancer. Okay, dan kita bawa lah, adalah orang macam suggest, pergi go to this ustaz, tapi ustaz ni bukan nak macam alih-alihkan pergi masuk sungai ke, masuk semut ke, masuk apa. Okay, dia macam cara dia macam this ustaz dia akan scan you. Aku tahu cara macam mana. Aku macam aku skeptical dengan bomoh, dengan orang-orang yang boleh macam ubatkan orang yang macam bukan penyakit yang mistik. Ni penyakit yang macam kau demam, macam kau kanser ke, kau darah tinggi, tapi kau boleh sembuh dengan orang-orang macam ni. Faham tak? So aku skeptical tau. I'm being skeptical. Macam dia macam tengah scan arwah opah aku. Scan dia kata, benda ni boleh ketumbuhan, macam dia kata lah kanser dah besar whatever, and then dia macam bagi this one medicine untuk reducekan kanser tu. Tapi benda yang dia bagi tu is not good for cancer. You lagi generate the cancer cells. Faham tak? Faham? But Okay, sembuh tak? and tak, dah jadi bukan tak, nenek opah aku pun dah arwah dah. So yeah, tapi cuma aku macam aku dah buat research semua, and then ada orang kata orang pengidap kanser ni memang kalau dia berumur 50 ke atas, chances untuk dia recover balik sangat rendah. Because of, if you like one of the cancer patient, bukan cancer cells tu yang membunuh kau. Faham tak? Your body. No. Okay, bila kau cancer, kau kena pergi buat kemoterapi kan, dengan radioterapi. Betul tak? So, bila kau buat chemo and radioterapi ni, kau masuk fluid dekat dalam badan kau. And then, bila kau masuk fluid tu akan generate kau punya white blood cell. Sebab white blood cell kau and antibody kau yang akan membunuhkan all the bad cells, all the virus, all the bacteria inside your body. So, yang menyebabkan dia orang kanser ni akan lemah sebabkan dia terlalu generate banyak sangat white blood cell dengan all the immune kat dalam badan dia. Faham tak? Faham? Hello? Faham. So, benda tu akan melemahkan diri kau. Contoh for example, kau macam macam mana sekarang yang bom kau? Okay, senang cerita. Kau macam kau sama ke? Aku ada breast cancer. Bukan, contoh macam ni. Kau melancap.
Okay. Okay, kau melancap. Benda tu kan macam, okay, kau dah melancap, kau dah keluarkan kau punya like liquid, like kau punya prostate liquid, and then kau akan rasa lemah, betul tak? Yes. Macam tu lah. Sebab masa kau tengah buat tu, kuat. I okay, see. whatever lah. Aku 8 round boleh lagi. Okay, fine. Tapi still, faham tak? Kau punya body time tu, kau tengah regenerate, faham tak? Faham? Tak, aku tak. Maksudnya, let's just say, bila, okay, aku bagi contoh lain lah. Let's just say, bila So, kau lose blood, kau mesti lemah. So, nak Yes, regenerate betul. tu slow. And time Yes. tu kau lemah. Faham? So, orang yang ada kanser ni, selalunya dia akan pergi sebab dia buat chemo atau radioterapi. Aku tak kata jangan buat chemo atau radioterapi. You should do sebab you kena mental kuat. Tu je. You kena like stay positive. Yes. But And then about another, that, it depends on age. yeah, it depends. Rasa sayang, rasa sayang, sayang, Untuk dia say. saya ya, aku tak dengar suara korang. Woohoo. Bodoh, kau dah tak dengar tu. Kau keluar, kau masuk balik lah. Call masuk balik. nak rasa sayang dia pelancau kau. Tah, bongok. Biol. Alright, kita kembali now. Sambung. Okay, aku cakap balik Okay. Aku nak cakap pasal orang yang buat traditional punya rawatan ni. Rawatan tradisional dia ada dua tau. Bagi aku, rawatan tradisional bila kau tak ambil drugs. Kau tak ambil ubat dekat hospital. Faham tak? Kau akan pergi ambil macam maybe minum akar kayu ke, ataupun kau pergi ambil rawatan pokok-pokok ke, rawatan bunga-bunga. Bukan ada baca-baca. It's just a pill. For example, kau ambil pill macam pill apa, fish oil ke macam tu lah. It's not a drug. It's just a multivitamin. Faham tak? So, itu adalah rawatan tradisional bagi aku. Do you guys hear me? Yes. So, bagi aku tu adalah rawatan tradisional dan sepatutnya orang yang berpenyakit berpenyakit yang teruk, yang macam terlalu teruk ni, you guys should go to that approach of traditional. Bukan traditional kau nak pergi jumpa bomoh, kau nak pergi jumpa Tok Siap, kau nak pergi jumpa Mak Cikia, Mak Isah semua. Kau orang pergi rawatan yang macam for example, orang yang aku pernah dengar orang lumpuh ke apa, dia pergi mandi tanah liat, macam tu lah lebih kurang. Lepas tu dia pergi mandi clay and then tiba-tiba dia akan okay sikit. Tu bagi aku, that is one of the rawatan tradisional. Faham tak? Saya cerita traditional, dia guna benda-benda organik lah. Yes. Yeah. Dia tak menggunakan drugs. Yeah. Dia tak ada menggunakan dadah. Dia tak guna ubat hospital. Bukan tu je lah. Dadah tu apa? Membahaya. Bukan nak kata dadah memang membahaya, okay guys. Bukan nak kata dadah tu tak elok. Dadah tu memang tak elok. Ni ubat hospital. Macam tu, ubat hospital. Tak kata ubat hospital tak elok. Somehow dia elok. Yes. Too much of everything is bad. So, yes, masuklah betul. dadah juga. Betul, correct. Tapi, aku ada soalan. Tapi ni bukan soalan pasal COVID. Aku dah bosan cakap pasal COVID sebenarnya. Okay, go. Aku tanya pasal apa? Aku tak ingat dah. Okay, jap. Aku ada soalan. Apa soalan kau? Mac. Ya. Yeah. Sorry, salah nama. Dan. Engkau belajar. Kau dia dapat allowance apa-apa ke tak kan? From your parents kan? Aku ada apply PT. Meaning everyone how much PT will? PT dapat 1 sem. Dia bagi every 5 months. Macam tu. Dia bagi 1 sem je lah. Kau tak ada every 5 months. Kau tak ada 1 sem ni. So 1 sem tu terus kau dapat berapa ribu? Kalau aku dapat 2.5. Ui, banyak. Tapi macam mana banyak lu kau dapat tak? Okay. Total. Ni diploma kau bukan ambil PT ke? Tak, diploma aku tak ambil. Okay. Banyak lah kau dapat. Serius banyak gila. Tapi kalau ikutkan total tu sebenarnya tak sampai separuh pun. Sebab
for UTM, the kerajaan dah bayar like, let's just say my overall for my Yuran. degree is 36,000. Oh, banyak gila weh. So kerajaan dah bayar like 15 to 17,000 dah. And I pay the remaining 13,000, but I can still apply for PT juga. So kira macam 100% kerajaan. Then maksudnya kau dapat 2,000 tu dah tolak yuran ke belum? Belum. Tolak yuran 1,000. Oh, okay. Ingatkan 2,000 tu bersih. Okay tak? Maksudnya sama lah macam Belajar kau aku. berapa ribu? Belajar aku for one semester 1,500. Banyak gila weh. But nasib baik kerajaan dah cut. Macam diorang ada bayar percentage diorang. So kau berapa semester dia? Semester aku ada 7. So kau ada amount 1,000 je lah dalam tangan. Yes, lepas dah potong. Bila kau akan dapat? Time masa diorang bagi PT tu, diorang dah cut awal lah. So next kau akan dapat bulan berapa? Itu tak Next tahu semester? man. Sebab next semester aku tak boleh nak cakap bila. Sebab sekarang dah ditangkap. Oh, delay kan? Delay semua. So tak tahu bila next semester aku. Tak tahun depan. Okay, so my question actually I want to ask. Every month berapa korang boleh saving dalam korang punya duit? Okay, sebab aku memang jenis saving lah. Kalau aku boleh makan one day one meal, aku boleh. So one day one meal RM5. RM5 times 7 35. RM35. So RM35 darab berapa minggu? 4. So 4 darab 6. 4 darab 6. 4 darab 6, 6, 12, 18, 24, 24, 500. So let's just say 300 one month. Then kau tak suruh balik kan? Jarang balik. But if aku balik pun, lah. aku boleh minta macam member aku hantar pergi bus. And then bus pun kalau Melaka nak ke KL tu baru RM10. Murah je. Ya, memang murah pun Melaka ke ni. Oh, banyak lah kau PT. 300, Tapi dia ada kau lagi juga 1,000. Okay, masa aku dulu. Ni cakap pasal aku belajar ke dah sekarang? Belajar. Sekarang bongai. Oh sekarang Sekarang ke? Kalau sekarang, aku boleh save dalam... Sebab aku memang bukan orang yang boros, yang makan semua canggih-canggih. Sebab office aku pun tak dekat, aku macam bersyukur office aku tak dekat dengan macam terlalu banyak makanan. Hari aku hanya makan, satu bulan aku makan dalam 250 sahaja. Sebab aku makan kat luar and then dinner aku makan kat rumah. So makan kat rumah kira dah save lah. And then aku punya expenses tambah lagi sebab aku naik public. Tapi lagi murah daripada naik kereta. Public aku akan spend dalam RM100 je sebulan. Sebab ada yang My 100 tu. And then tu je lah. So daripada gaji aku maybe save dalam, aku boleh save dalam 65% of my salary. Ataupun 75% of my salary. banyak gak ah. Banyak. Bagus. Sebab aku bukan jenis yang boros yang macam, adalah time yang macam kau tengah stress and kau akan like stress buying. Tu is fine lah. Tetapi aku akan save nak kata banyak tak lah, tapi I still try to manage to save my money lah. Bagus. Saving di usia yang muda. Tapi masa aku belajar, aku dapat PT, aku ambil PT kat masa aku belajar. PT aku dalam bersih dalam 1,008. Wah banyak gak. Sebab aku punya yuran sikit. Yuran aku baru tu 400 lebih satu semester. Rindunya zaman diploma. Baru murah gila. Sebab kau PT tu korang kena bayar balik ke? kena. Melainkan kalau kau for flat. Korang kan ada hutang. Aku biasa loh. Aku Yeah. tak ambil time diploma aku. Sebab diploma aku pointer aku tinggi. Aku aku sekarang adalah pembayar PT sekarang ni. Tapi there's a way untuk korang bayar PT secara singkat. Macam mana? Tapi minimum berapa bayar sebulan? dia sebenarnya tak ada minimum. Dia macam kau kena bayar dalam macam ikut kau punya kontrak kau. Dia akan bagi tahu berapa ringgit kau kena bayar sebulan. Oh, I see. Macam aku kena bayar dalam RM109 sebulan. Tetapi kau tak ada minimum untuk bayar berapa, faham tak? So kau boleh bayar je berapa, tapi janganlah bayar RM5 setiap bulan. Tapi as long as kau ada buat payment lah. Faham. Macam tu lah. Tapi masa aku belajar dulu, sebab aku masa belajar aku buat freelance dengan part time job.
So bagi aku, macam ramai kawan aku yang PT, diorang takkan balik tau. Macam Sabtu Ahad takkan balik. Tapi aku akan balik Sabtu Ahad. Hafiz dah masuk ke? Tak, Aku akan bukan. balik Sabtu Ahad. Ilman keluar masuk balik. Oh. Aku akan balik Sabtu Ahad. Sebab aku tahu kalau aku duduk dekat Melaka kat Lendu tu macam tak ada apa-apa. Walaupun ada apa-apa macam boleh buat. Tapi aku yang jenis cepat homesick. So sebab aku tak akan balik. I see. Alright. Bapak home dan ilu mak bawa ketiak mak. Tak salah untuk jadi anak mak ya. Tak, Anak mak man. tak salah ya. Come on. Kau nak apa, Man? Lepas tu kau macam kau main. Tapi kau belajar kau dapat So macam aku allowance lah. macam kau dapat allowance. Lagi banyak, patutnya lagi banyak save lah ke tak? Ke tak cukup? Sebab aku ada juga berdekat. So Ilman. allowance 800 Man. tu. Man. Kau Kau macam- sangkut, Man. Kau sangkut-sangkut. Hello. Okay. I'm back nigga. Hello. Okay, tiba-tiba okay. Niba, okay, go. Okay, so aku aku allowance 800 Okay, 800. Lepas tu? from Mercedes lah. My parents give 100 Okay. 100? free 3 per month. per month. Okay. Okay. So approximately adalah 100. 100 tu orang yang aku boros. To be honest aku boros. Macam aku hobi aku main tukar-tukar hobi. Sekarang hobi aku Hot Wheel. Pula. Okay, Tapi faham. aku collect Hot Wheel ni aku bukan collect Hot Wheel yang aku collect Hot Wheel yang rare. Bila aku jual balik ada value. Oh. So Faham. aku spend duit aku dengan Hot Wheel. Dan okey memang cepat habis. Memang okey habis macam tu. Tapi bila aku dalam kan duit, that is the time aku akan dapat balik. Faham. Aku teringat. So basically- Okay, cakap lu. So basically aku tak simpan dalam bank. Sebab kalau aku simpan dalam bank, tu bukan simpanan. I see. Akan habis juga. I see. Tapi kau jangan. Okay, bagi aku simpan. Bagi Izan dulu Izan. Tadi kau nak cakap something. Kau macam teringat apa? Aku teringat hobi lama Ilman. Ikan laga. Apa? Aman? Serius tak? Yes, before aku main Hot Wheel aku mainkan lagu. Main ikan Betul lagu tu kau- aku bukan main kat kedai. Main date no, bukan. Aku main ikan laga, contoh satu harga ikan laga tu boleh 300. Betul. And then dengan harga And then- 300 tu Aku Kau buat breed main dia? competition. Dia ada competition ikan laga. Competition ikan laga tu dia tengok ketika ikan. Oh, macam pertandingan kucing macam tu lah. Yes. Yeah. Oh, tapi bagi aku macam Ilman kata, seperti Ilman kata, simpan kat bank bukan simpanan. Tapi betul, simpan kat bank bukan simpanan. Walaupun kau ada saving account. Kalau kau nak simpan, kau better pergi simpan macam dekat tabung haji ke, kau pergi simpan kat ASB ke. Tu bagi aku adalah simpanan. That's what I'm aku ada juga aku saving juga. Actually aku letak bola dalam Dalam laci laci tu kau. dalam laci tu aku akan buka once, not Iman macam sangat sangkut lah, Man. Ya tu. low. Yo, what up? Okay. Kau tak kau buka laci tu sekali. Macam tu macam mana tadi? Once a month only. Okay. So once a month tu I just put the money, not to get the money. Guys, dia simpan dalam laci guys. So kepada perompak di luar sana, bolehlah. Kalau aku Dia simpan kat rumah. Rumah aku banyak laci. Tapi kalau macam bagi aku tak suka orang yang hobi keluarkan duit. Wow. Hobi keluar duit Habis macam- hobi kau pun melancap. Oh tak, hobi aku okay, memang klise orang kata tengok YouTube, tapi aku tengok YouTube bukan aku tengok YouTube. Hello? Dan dengar tak? Dengar.
Bodoh lah mamat ni. Okay, continue on YouTube. Okay, macam aku tengok YouTube, aku tak tengok benda bodoh, YouTuber bodoh. Macam PewDiePie, whatever tu tak bagi. Hey, PewDiePie tak bodoh Kau tak pernah tengok Tak- dia, kau tak tahu. No, dia tak ada bagi education apa kat kau. Kau pernah tengok tak video dia pasal buku? Banyak tau video dia cerita pasal buku-buku falsafah. Aku akan lagi, okay, cerita, okay, bagi aku, sebab aku tak gemar PewDiePie, so don't judge me. Okay. But you can't Aku judge him. Judge PewDiePie. Yeah. You But have- you judge PewDiePie. What the fuck? Okay, korang fan PewDiePie is, Who are it's you, okay. fucker? Okay. It's fine. Tak, aku bukan, Kalau- aku tak ada fans Tega. Aku faham dia. Aku pun dulu macam jarang lain dia, but then bila aku tengok dia, okay, dia funny. Okay, funny. Dia boleh bagi aku entertainment. At the same time, kalau kau baca buku-buku dia pasal falsafah, and then kenapa dia quit Twitter. Kau kena baca kenapa dia quit Twitter. Banyak facts yang pasal dia masukkan falsafah, like, oh, Twitter is a bad place for me. Only not many, even you do bad on Twitter, it will be you will be rewarded on Twitter even if you do bad. So banyak kau kena tengok video dia yang pasal Twitter tu. Serius. Oh tu, okay, aku kalau nak tengok education, aku tak tengok macam benda yang dekat, walaupun benda tu bagus, macam benda yang buruk dekat Twitter, benda yang jahat kat Twitter, whatever, the bad thing or the good things, aku akan tengok, for example, sebab aku kan pencinta haiwan, so aku akan tengok, kalau korang kenal Dean Schneider, korang kenal Dean Schneider? Dia Kenal Schneider. kan? Dia buat apa? Konten apa? Dia adalah, Jerman kan? dia bukan orang Jerman lah, Ke dia orang Dutch? aku tak tahu dia orang apa. Dia Belanda. Tapi yang aku tahu dia ada 2 kaki lah, tu je lah aku tahu. Dia Dutch kan? Tak salah aku. Dean Schneider. Dia ada dia ada apa dia panggil tu sekejap. Schneider like bukan lion- pemain bola. Dia ada lion pack, dia ada proud, like dia adalah part of a lion pack. Faham tak? So dia educate orang on lions and like harimau dengan singa is not a haiwan yang sepatutnya kau main-main di zoo, faham tak? So aku lagi prefer tengok benda macam tu, ataupun aku akan tengok benda yang macam there's a new type of bird breed dekat dunia, ataupun aku akan tengok macam contoh, for example, macam mana binatang tu sakit, sebab apa, and then dia cure dia. Aku akan suka tengok banyak macam binatang, and also aku akan tengok benda yang DIY somehow. Tu je lah benda yang aku akan tengok. Sebab tu aku kata aku tak prefer orang yang tengok orang yang akan buat hobi, tapi hobi dia guna duit, faham tak? Sebab kau tapi aku faham lah orang yang hobi guna duit ni macam somehow dia best sebab korang boleh spend, korang boleh nampak benda tu. Macam aku lagi suka tengok benda educational stuff macam tu lah. Kadang-kadang aku tengok macam benda-benda stupid experiment stuff yang kat orang kat YouTube buat. Contoh macam aku baru tahu yang aku tengok nama dia apa benda yang korang tahu yang kita boleh cipta diri kita sendiri dengan korang ambil korang punya sperm and then korang inject kat dalam telur ayam. Telur ayam tak pasti, Dah tapi pernah ovum pernah. Bongok lah. Tak, ni masa aku bukan proses dekat dalam tubuh wanita ni, yang kat luar. Yang tu aku tahu lah. Oh tu ke IVF ke? Oh IVF je lah. Tak, ni macam kau boleh sebab benda ni dia macam orang panggil dia apa lah, aku tengok dia macam a monster yang daripada diri kau sendiri, faham tak? So dia campur like DNA manusia dengan DNA ayam. Dia combine, dia jadi macam something weird creature. Aku boleh jadi bapa ayam lah. Bodoh lah kau ni. Dia tak, benda tu takkan hidup. Benda tu takkan hidup tau. Ha? Benda tu takkan hidup. Dia akan hidup sampai dia jadi fetus je. Lepas tu dia mati. Tak boleh jadi bapa ayam. Sebab dia tak develop jadi ayam. Itulah. And then surprisingly, aku pernah tahu yang sebab aku suka binatang sangat. So aku macam banyak benda yang aku cakap, oh binatang ni macam ni. Oh ada binatang macam ni. Macam tu lah. So aku pun hobi pun tengok YouTube juga, but
macam aku macam kau juga. Aku tak suka tengok orang yang macam spend duit nak ni untuk konten dia. Macam salah satunya Mr Beast. Even though macam banyak gak konten dia yang dia buat untuk baik, but ada je. So Tak. aku macam jarang sangat Even though Aku pasal tak pokok tu pun yang dia donate bagai-bagai semua tu, aku tak pernah tengok. Aku tak suka aku konten-konten macam tu. aku tak suka Mr Beast jujur. Aku pun tak suka sangat, tapi sometimes dia ada buat baik. Dalam banyak jahat, dia yang antara Tak yang paling okey. okey. Bukan aku okey kalau aku pun tak suka, aku bukan tak suka orang tu. Aku tak suka konten apa yang dia buat. Aku boleh suka macam tu macam PewDiePie. Ya. Aku pun tak suka dia punya konten. Faham tak? Tapi aku suka PewDiePie tu, faham tak? Aku boleh terima lah PewDiePie tu kalau for example PewDiePie tu ada dekat event mana-mana. Aku akan come to him and borak. Tapi aku tak suka konten dia. Faham tak? Kau tengok macam salah tu. konten. Kau kena tengok konten dia yang bukan bahagian gaming. Tak, tapi generally aku tak suka dia macam tu. Aku tak suka konten dia boleh macam faham mana. Aku boleh faham sebab tak semua orang akan suka. Yes. Semua orang. You can't like Betul. everyone. So aku boleh faham. So Mani mana dah mati ke? Yo. Alright. So aku rasa Wait. apa? Sekejap, jangan takut ke? Ha? Tak takut apa. Esok April Fool bro. Kira April Fool kita embat muka lagi. Kau nak cakap kerajaan April Fool kita esok? Ya bodoh lagi tiba keluar berita. Apa bulletin pukul 12 lagi kan? April Fool bitch. Bodoh. Bongok lah kau ni. Aku tembak ni. Budi Yasin ni. Bodoh. Apa tu? Okay lah. I think we should end dekat sini. 1 hour 20 minutes. Because yeah, I'm getting more technical issues. I don't know why malam ni internet macam sampah. So kepada pendengar-pendengar di luar sana, itu saja perbincangan kami pada hari ini. Jangan lupa Batak lagi man. Cepat. No Jangan need, lupa dengar. just cakap kat link description dan link. Okay. Aduh, bagilah aku cakap. Okay, fine. jangan lupa kepada pendengar ni semua, jangan lupa kepada pendengar di luar sana, jangan lupa dengarkan kami di pelbagai platform sekarang ni. Kita ada berada di SoundCloud, kita berada di Spotify dan kita akan berada di iTunes dan kita akan kita bertambah lagi satu platform iaitu YouTube. Korang boleh dengarkan di pelbagai platform ini dan jangan lupa sharekan podcast ni kepada kawan-kawan korang dan korang boleh, kalau korang nak viralkan pun viralkan, kalau korang nak kecam pun kecam, kita tak kisah. Yes, you are welcome to do so. So jangan lupa bagikan cadangan dan pandangan korang dekat mana-mana platform ini. Dan kalau korang nak follow, kalau korang nak tahu siapakah Zaidan, siapakah Ilman dan siapakah saya, Amir, korang boleh pergi ke YouTube dan korang pergi ke description box dan korang akan tahu siapakah jejaka-jejaka ketiga-tiga orang pada hari ini. Ada lagi seorang tapi dia tak ada dalam podcast hari ini. Yes. So catch you guys on the next episode. Bye. Stay tuned. Okay, siapa viral aku bagi RM10. So itu saja from us, the Malaysian Podcast. And yeah, see you guys next episode. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.